Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh barisan pegawai masjid. Yang saya muliakan lagi saya hormati ahli jemaah kuasa masjid yang hadir pada hari ini. Saya sayangi sahabat-sahabat Imarah yang saya muliakan, para asatidzah, para tuan guru, para alim ulama, Puan Haji, Puan Haja, tuan-tuan, puan-puan, para pecinta ilmu dan juga ahli syurga yang dirahmati Allah sekalian. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم آمين. Alhamdulillah tuan-tuan, nikmat Allah sekalian, kita telah selesai mendirikan salat fardu asar dan seterusnya kita dalam majlis ilmu, kita berada di taman-taman syurga. Sebab itu disebutkan oleh alim ulama kita, tanda-tanda itu akan menjadi kekasih adalah apa? Juga menjadi tetamu-tetamu Allah di dunia. Sebab itu tuan-tuan, pada hari ini, mungkin hari-hari sebelum ini, tuan-tuan rajin dalam majlis ilmu. Dan majlis tuan-tuan ini saya tahun, majlis tuan-tuan ini adalah majlis yang senantiasa menghidupkan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Beruntunglah dan tahniahlah kepada ahli jawatan kuasanya dan seluruh yang terlibat bagi menjayakan majlis-majlis ilmu di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian, hari ini kita nak berbicara sedikit. Biasanya kita nak masuk Aidul Fitri ini. Semalam di Masjid Sungai Abung saya berkongsi berkenaan dengan adab-adab ketika mana hari raya Aidul Fitri. Tapi hari ini di masjid tuan-tuan saya bawakan satu tajuk. Tajuknya adalah kata-kata kubur setiap hari. Kata-kata kubur kepada kita setiap hari dan kata-katanya kepada mayat. Mayat siapa tuan-tuan? Kita lah. Dan hari ini kita hari ini beza ataupun datangnya mungkin seorang, dua orang dan tiga orang. Suasana sekarang pandemik ni kan. Jadi apa kata-kata kubur kepada mayat kita diletakkan di dalamnya. Hari ini kawan-kawan kita, saudara mara kita dicabut rohnya oleh Allah. Nanti kita akan tengok satu masa kita sendiri akan dicabut rohnya. Persoalannya tak tahu bila. Nak tahu ni sekarang asar ni. Sebab tu ulama ada sebut banyak kali, selepas solat asar ini dan juga antara lainnya solat fardu maghrib, selepas ba'diyah maghrib, selepas juga solat subuh, 3 waktu dan saat ini jangan dipersia-siakan. Banyakkan amal ibadat. Jadi kalau tuan-tuan sedang mendengar kuliah pada waktu ini atau waktu-waktu sebelum ini, selepas solat asar, mungkin tuan-tuan ada amalan-amalan tertentu, zikir-zikir maksurat dan sebagainya. Selepas solat asar ni, sambil-sambil dengar kuliah, tuan-tuan dengar, tengok apa rasa dan tanda-tandanya. Kebanyakannya adalah pada selepas solat asar waktu sebegini adalah tandanya di bahagian dahi. Ada rasa getaran sedikit. Dan getaran sini. Kadang-kadang di bahagian pusat. Itu nak kena tunggu dan kena tengok. Jangan tak bimbang.
Kata daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat solatnya, baginda melihat ramai orang yang ketawa, maka baginda bersabda, seandainya kamu semua memperbanyakkan mengingati yang akan membinasakan, yakni menghabiskan segala kenikmatan duniawi, sesungguhnya kamu semua akan disibukkan dengan apa yang aku lihat. Apa yang Nabi lihat, tuan-tuan, adalah kematian. Jadi masjid kita ni, saya rasa tak ada kubur berdekatan ni, tak ada bang. Ada setengah masjid, kalau kata kebanyakan tempat yang saya berkongsi ilmu ni, kebanyakannya sebelah masjid adalah kubur. Kadang-kadang kat beranda tu, itu ada kubur. Jadi sedikit sebanyak dapat memberikan keinsafan. Apa sebab, tuan-tuan? Kita ini semua, saya, tuan-tuan dan orang-orang yang telah meninggal dunia ni, dia akan didatangkan kepada diri dia dan diri kita sendiri dan saya sendiri adalah 4 penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah ketika mana malaikatul maut datang menyapa dan tegur kepada kita, sehingga malaikatul maut mengatakan kepada kita, wahai Syahril bin Surib, pada hari ini dan saat ini tidak aku dapati dari seluruh isi dunia dan langitnya, tak ada satu pun setitis air yang diperuntukkan kepadamu. Kita mula diam. Sebab itu kita tidak akan merasakan yang kita akan nak mati selagi mana ruh itu atau ruh kita berjalan daripada pusat sampai ke halqum ni. Daripada pusat sampai ke halqum ini kebiasaannya, saya bual-bual kawan-kawan lah dalam bidang perubatan, mungkin tuan-tuan pun dalam bidang ahlinya, lebih kurang biasanya 4 minit hingga 5 minit tu laju tu kadang-kadang. Kadang-kadang lambat, ada juga berhari-hari. Nak kena tengok juga pelbagai keadaannya. Jadi ketika mana itu, tuan-tuan rahmatullah sekalian, sebab itu ketika mana ruh kita ini, daun ataupun yang tertulis nama kita ini jatuh terkena di bahagian kaki malaikatul maut. Malaikatul maut ni kerja dia duduk kursi macam gini. Lebih kurang macam inilah, duduk, dia kursi duduk. Dia duduk. Kerjanya tidak ada satu saat, walaupun sesaat, tak ada satu masa pun dia angkat kepalanya, melainkan dia hanya melihat satu naskah lembaran, yang mana setiap naskah lembaran itu dia melihat kita ini semua sedang bergerak. Dikatakan, dibayangkan seolah-olah kamu melihat bagaimana unggas-unggas yang kecil bertebaran dan berjalan. Kita dapat tengok dengan jelas. Sebegitu jugalah malaikatul maut dapat melihat kita di mana, Jamal ni ke mana, Haji Din ni ke mana, Hajah Fatimah ni dekat mana. Dia tahu semua ni, tuan-tuan. Dan sehinggalah dedaunan yang tertulis nama kita jatuh di bahagian kakinya, lalu dia pun melihat daun itu. Ketika mana melihat dedaunan itu, lalu bermulalah 40 hari ke hadapan. Dalam masa 40 hari itulah kita nanti akan mula merasakan nikmatnya mula kurang sedikit demi sedikit. Kalau tiba-tiba kita boleh makan dengan sedapnya, makan dengan lazatnya, tiba-tiba setelah dedaunan itu jatuh dan malaikatul maut dapat melihat dan membaca dengan jelas siapakah nama fulan bin fulan itu, maka kita sudah mula merasakan nikmat yang ada dikurniakan kepada kita ini sudah mula sedikit demi sedikit. Sebab itu di kalangan kita besok kadang-kadang 3 hari sebelum pemergian kita, kita sudah mula tidak lalu makan, tidak mula minum air saja. Kadang-kadang air pun dah tak nak, semakin dekat semakin dia dah tak nak dah. Dan akhirnya sekali, sebahagian daripada kalangan kita, sepanjang pengalaman saya, tuan-tuan, memang begitu. Dia akan terbaring, pejam mata. Biasanya anak mata dia tak bergerak. Diam. Kadang-kadang satu anak mata melihat ke depan, satu anak mata melihat ke kiri. Kadang-kadang perutnya sudah mula beralun perlahan. Seperti mana kita panggil ombak yang menghempas. Begitu. Selain tanda-tanda lain, bagi para imam mungkin maklum. Saya dulu menjadi imam 3 tahun.
Imam Korea ni tuan-tuan, bila kita dijemput oleh orang ziarah ni, kita akan tengok dulu. Pertama sekali, saya akan minta izin dahulu dengan tuan rumah atau keluarga atau warisnya. Boleh saya minta izin, saya nak tengok ibu jari kaki dulu, boleh? Biasanya dia bagi izin lah. Kalau kata dia kencing manis, dia pakai stokin. Kalau satu yang kencing manis, sebelah kanan kita tengok. Kalau kata dia tak boleh juga, dia pakai stokin tak boleh nak buka, maka kita akan tengok pula tanda yang berikutnya adalah kening dan hidungnya. Yang agak sukar untuk dibaca di bahagian telinga ni. Susah nak baca sikit. Kalau yang lelaki boleh tengok, tapi susah nak baca. Tapi kalau kata kening dan hidung, kita boleh nampak tulis lah. Sebab tu kadang-kadang mata yang terbuka sekejap, dia akan tengok. Di situlah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, setiap daripada kalangan kita ini mengharap yang disebutkan penyesalan yang pertama. Apa dia penyesalan yang pertama, tuan-tuan? Penyesalan yang pertama, malaikatul maut datang menjenguk kita dan mengatakan tak ada satu nikmat yang Allah Ta'ala peruntukkan kepadamu sekarang. Di waktu itulah kita masih lagi merasakan, aku masih hidup ni. Masih hidup ni. Apa buktinya, tuan-tuan? Ketika mana kita terbaring mungkin di rumah, kalau kata doktor kata dah boleh buat balik lah, boleh panggil saudara mara. Apa bukti kita rasa kita tak mati lagi, tuan-tuan? Tak lain tak bukan waris-waris di dalam rumah tersebut dengan sewenang-wenangnya membuka televisyen, membuka radio. Zaman sekarang mungkin tak buka dah, tetapi adalah handphone. Anak-anak, cucu-cucu yang datang ziarah kita ni, sepatutnya mereka berada di sekeliling kita. Sepatutnya mereka membacakan doa-doa ayat Quran kepada kita. Tetapi kebanyakannya, pengalaman saya, tuan-tuan, kebanyakannya sibuk bermain dengan gadgetnya. Kadang-kadang kita tengok fulan bin fulan terbaring, terlantar macam itu aja. Tak ada siapa pun nak temankan fulan bin fulan ini. Kan, sehingga kadang-kadang kita melihat dan menyaksikan, akhirnya bila kita beri nasihat dan saranan, maka dia letakkan pen digital di bahagian telinga dia. Itu nasib baik, okey lagi. Ada yang langsung tinggal aja, tuan-tuan. Pengalaman saya banyak kali saya jumpa, tuan-tuan. Kalau pada rumah mayat Muar tu sebelum Covid, kalau kata daripada rumah mayat Muar tu nak balik ke rumah tu, kita boleh kira berapa ramai waris-waris yang sanggup duduk dalam van menemani ayahnya yang meninggal dunia. Kebanyakannya, ustaz, saya send location, kita jumpa kat rumah. Kebanyakan, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Baik, jadi dia kata, penyesalan pertama itu. Penyesalan yang kedua bila, tuan-tuan? Nanti dia akan cerita kat bawah ni. Antaranya adalah bila mana kita berada di alam barzakh, masuk dalam liang kubur itu. Apa penyesalan kedua? Penyesalan kedua apabila besok kita meninggal dunia, pertama sekali yang kita akan melihat adalah turunnya atau terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, orang-orang yang macam tuan-tuan ni, orang-orang yang rajin datang ke rumah Allah, salat fardu berjamaah baik, majlis ilmu baik, maka tuan-tuan akan buat seperti mana apa yang tuan-tuan buat sekarang ni. Kalau tuan-tuan rajin dalam majlis ilmu, baik maghrib, baik subuh, kuliah duha, tadarusnya lagi dan sebagainya, besok tuan-tuan dalam kubur, roh kita akan buat benda yang sama. Sebab dah terbiasa sebegitu. Maka bila nampak terbenamnya matahari, kita akan berkata kepada malaikat mungkar, wahai mungkar, aku ingin solat sekali lagi. Dan di waktu ini, bagi mereka-mereka yang disebutkan orang yang mendapat penyesalan yang kedua, dan orang yang mendapat penyesalan kedua ni, dia pun juga minta benda yang sama. Sebab tu ada 4 golongan yang besok dia mati dalam kubur, dia akan minta pada Allah. Golongan yang kedua ni dia. Siapa dia, tuan? Ni tadi. Siapa dia? Orang-orang yang ketika mana laungan azan dilaungkan, dia tak datang ke masjid tanpa apa-apa sebab kekangan. Termasuk di saya juga, nasihat buat saya juga. Dia tuan-tuan beruntung, para muazzin beruntung, para tuan imam beruntung. Apa keuntungan muazzin? Sama ada dia berdaftar dengan Jabatan Agama, atau dia suka rela bantu-bantu, bila 2, bila 3 dan sebagainya. Bilal ini besok, ketika mana tiupan sangkala yang kedua, ketika mana kubur kita dibongkarkan, riwayat pertama, kita akan mula mengkais-kais nak naik ke liang kubur, nak keluar dari kubur. Riwayat kedua, kita akan dimuntahkan oleh kubur. Lalu, ketika mana itu kita akan menyaksikan dengan terang dan jelas, apabila tiupan sangkala yang kedua itu, pertama sekali yang akan diciptakan adalah wajah kita ni bahagian kepala ni. Yang ini masih tulang belulang lagi.
Ketika mana kita buka mata dengan jelas, kita dapat melihat di atas kubur kita cahaya yang terang benderang yang orang sebelah tak dapat. Siapa dia tuan-tuan? Iaitu muazzin. Orang yang melaungkan azan di masjid baik, di surau baik, dia jadi Bilal. Maka besok ketika mana dia nak diusung ke mahsyar besok, malaikat akan berada di sekeliling kubur dia. Berapa ramai tuan-tuan? Riwayat pertama mengatakan 75,000 malaikat akan mengiringi tuan muazzin. Itu muazzin, belum imam lagi. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, penyesalan yang ketiga adalah orang-orang di dalam kubur besok. Dia mendengar laungan azan, tetapi dia mengatakan, wahai Allah, dulu aku tak pernah nak datang ke masjid, nak laungkan azan. Aku tak pernah nak minta dengan Tuan Bilal, boleh tak bagi saya sedikit kelepasan atau pelepasan zuhur saya nak azan, boleh tak? Begitu. Tuan-tuan, paling-paling tidak kita azan dekat rumah kita. Pengalaman saya buat perubatan Islam, tuan. Kalau saya pergi rumah-rumah orang rawatan ni, kadang-kadang saya minta tuan rumah, sebelum saya azan, tuan rumah azan dulu. Saya bagi peluang dan ruang untuk dia azan kat bilik tidur dia. Mungkin kalau saya azan, banyak benda-benda yang tak sepatutnya. Biar suaminya atau tuan rumah azan. Kebanyakannya tak nak azan, tuan. Sepanjang saya jadi imam 3 tahun, ada 2 jenazah yang saya jumpa. Saya tanya, Ji, bukan Baji, panggil Pak Cik, bang, mana kiblatnya dia bang? Kita nak letak jenazah ni. Mana Ustaz ni? Allah. Tu, sebelum ni saya dengar cerita orang, tapi bila mana kita menjadi imam, masuk di khalayak ramai di dalam masyarakat, ini kita jumpa. Kita akan jumpa benda-benda macam ini. Namun tuan-tuan, itu bukan satu syarat untuk kita menghukum dia. Tetapi sebagai salah satu iktibar kepada kami, orang-orang agamawan, orang-orang masjid, macam mana kita nak tarik dia? Itu salah satu cabaran yang kami nampak. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, dikatakan dekat sini, maka seringlah, kata Nabi, maka seringlah mengingati yang akan memakan segala kenikmatan, yakni kesenangan. Apa dia? Iaitu kematian. Tuan-tuan, kena ingat selalu, ya Allah, besok aku mati macam mana? Kita tengok dalam YouTube berapa ramai orang dalam Ramadan kali ini, ramai yang meninggal dalam keadaan solat, sujud. Ada yang tengah sembahyang jatuh ke bang, ada tengah majlis ilmu kuliah jatuh, ada yang ketika khutib berkhutbah, khatib senang berkhutbah, khatib tadi tombang, meninggal dia. Itu ada amalan-amalan tertentu. Kadang-kadang dia doa, kita tak tahu doa kita, tuan-tuan. Di sebalik tuan imam berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, kita juga berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku kematian-kematian yang baik. Jangan lupa doakan ahli keluarga kita, qaryah kita, seluruh umat muslimin dan muslimat. Ini kita punya Masjidil Aqsa, Palestin diserang. Doa banyak-banyak, tuan-tuan. Allahumma ansuril Islam. Doa sampai habis. Doa kunut nazilah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah sekalian, kematian ini memang menjadi salah satu pengajaran buat kita semua. Pengalaman saya berkongsi dalam kitab ini, tuan-tuan, memang dia ada rasa. Kita punya uban makin banyak. Umur saya 37 tahun, tuan-tuan. Makruh sebut umur ni. Tapi nak ceritanya, uban makin banyak. Bila kita berkongsi ilmu lambat ini, membaca kitab ini, dia rasa kita teringat, beringat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya semua, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua dalam kematian yang baik, insya-Allah. Sebab itu besok, di antara tanda-tanda seseorang itu di mahsyar besok dikenali sebagai umat-umat Nabi yang mendapat syafaat Nabi yang 8 tu, antaranya adalah orang-orang yang mempunyai tanda sujud. Jangan salah faham, tanda sujud ni bukan hitam saja dua-dua tu, tak juga. Tanda sujud ni orang-orang yang menyempurnakan sujudnya. Tuan-tuan lebih maklum bagaimana kita nak menyempurnakan sujud kita. Baik, jadi dikata, tidak akan datang satu hari pun kecuali kubur akan berkata, kepadanya. Padanya siapa? Kita lah, tuan. Aku ini rumah yang asing dan sepi. Ini bila ni, tuan ni? Ini apabila orang
yang 3 orang tu masuk dalam liang tu, kalau tempat saya jenazahnya letak dekat tepi liang. Ada setengah tempat dia masuk kepala dulu, kaki dekat atas. Sunnahnya yang mana? Masuk kepala dulu. Macam di perkuburan Baqi', dia masuk dulu, kepala, kaki ke atas. Di tempat saya, jenazah dekat tepi. Jadi bila mana tuan-tuan? Bila imam dia akan sebut. Dulu tempat saya imam, sekarang tak. Kebanyakannya adalah ketua gali kubur. Kadang-kadang pengurusi biro khairat kematian yang akan duduk kat situ. Jadi imam duduk mana sebenarnya? Imam duduk di bahagian kepala sebenarnya. Zaman saya kecil-kecil dulu, saya tak sempat zaman Tok Kiai Haji Mustahil. Tetapi jalan ceritanya yang saya dapat daripada orang lama, Tok Kiai ni akan duduk di bahagian kepala dulu. Walaupun jenazah masih dalam, zaman dulu tak ada van, masih diusung. Tak siap zaman saya dulu, zaman kecil adik-adik dulu tahun 90-an, 80-an, tempat saya masih lagi pakai apa? Kereta tu kan. Dia tolak pakai roda 2 tolak je. Sekarang pakai van. Tok Kiai ni pertama sekali tuan dia akan datang, pertama beri salam dulu. Ada kiblat, doa. Selepas itu yang kedua dia akan bagi di bahagian liang kubur. Tengok liang kubur. Tengok dulu. Lepas itu kalau Tok Kiai rajin, dia turun ke dalam. Apa yang Tok Kiai buat sama dalam ni. Sunnahnya apa dia? Masuk dalam, dikatakan di bahagian punggung. Kalau tak nak buat, imam atau pengurusi masjid meminta jasa baik pengurusi biro khairat kematian supaya pesan kepada anak buah yang tukang gali kubur tu, masa part di bahagian punggung diratakan dengan cangkul, situ ada doa dia, doa yang mudah-mudah. Di waktu mereka tengah buat bantal tu, tempat saya panggil bantal, sini panggil apa ya? Bantal bang bulat-bulat tu. Jangan dia baca duk saja je. Minta maaf sebut kalau berasap ni tuan. Dia sambil dia buat tadi berasap. Kalau tak puasa lah. Cukupkan 7 bantal tu, jangan dibaca kosong. Ada doa dia tuan-tuan. Jadi ketika mana dia buat bantal, itulah tuan-tuan. Antara ikhtiar ataupun cara. Cara untuk kita membantu si mati tersebut. Sebab itu suara ini akan datang bila mana? Apabila 3 orang ni, bila imam kata mana anak-anaknya ni yang sulung mana? Imam dia kenal siapa anak-anak dia ni. Mari Din, sini Din. Mai, afdal adalah anak-anak dia. Dalam ramai anak-anak, tengok juga anak-anak ni. Kalau dalam adik-beradik si mati atau anak-anak si mati ni, siapa yang hafaz Al-Quran? Itu letak di bahagian kepala sekali. Kedua, di bahagian punggung, cari anak-anak dia yang mungkin rajin ke masjid. Dan yang kecil sekali, yang bongsu sekali, ataupun anak lelaki yang lain, pegang di bahagian kaki. Jadi ketika mana diturunkan ni tuan, ketika mana dia orang peluk kita masuk tangan, peluk-peluk, turun bawah. Di waktu itulah, sampai saja telinga kita sudah rasa dah ni, tanah-tanah yang ada dekat bawah. Kalau tanah-tanah, kalau dalam keranda, letak dalam keranda, bila mana orang ambil tanah, dia letak dekat hidung, setengah tempat dia letak sikit, sejembut. Ada satu tempat saya jumpa, sini pun letak, satu tanah lagi dia letak dekat ibu jari kaki. Satu kerja pula dia buka tu, dia masukkan. Saya tanya kenapa macam itu bang? Dia kata supaya dia tak balik. Macam mana boleh tak balik? Saya pun tak faham. Kan? Tanah tu sebab apa? Dia cerita hantu Kak Lima tu lah tuan. Kan hantu Kak Lima tu tengok kalau kena kat jejak tanah, maknanya itu orang. Kalau terangkat tak jejak tanah, itu dia. Jadi letak dekat situ. Itu dalam kitab saya tak jumpa tu. Yang saya jumpa kat sinilah, tanah sebahagian sini. Jadi masa letak tuan-tuan, sebenarnya bila mana jenazah kita diletakkan di tepi itu, kita sudah mula. Bau yang pertama sekali adalah bila Bilal atau imam dia buka. Sebab tu ramai orang tak nak jadi Bilal. Sebab apa? Sebab kerja uruskan jenazah. Senang jadi imam, betul tak? Sebab apa jadi imam senang? Antaranya lah saya dulu lah. Semayang aja. Datang semayang. Sebab bila nak buka tuan-tuan, mungkin tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang ada pengalaman di sini menguruskan jenazah, kadang-kadang cuba tengok. Saya ada 2 saja. Yang mana bila kita buka kain itu, mata tu buka. Adalah sekali, 2 kali saya jumpa.
Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, bila mana dia letakkan jenazah kita di bawah itu, kepala kita, hidung kita kena di tanah, maka di situlah nak turun tu, lalu tanah akan mengatakan kepada kita, aku ini rumah yang asing dan sepi. Aku rumah daripada tanah dan tempat bersarangnya cacing dan ulat. Kita akan rasa ni semua tuan. Bila lagi kita rasa? Bila dia tutup papan tu. Masa kita letak dalam terbuka tu, orang letak jenazah kita begitu, okey lagi. Tutup daripada kaki sikit, ada setengah tempat kepala dulu. Ada setengah tempat kaki dulu. Sikit sehingga daripada cahaya yang terang malap terus menjadi gelap. Di waktu itu roh kita sudah mula berada dan tahu bahawasanya habislah aku selepas ini. Ini semua bergantung kepada tadi masa dekat rumah atau dekat hospital ketika mana sakarat itu tadi. Lalu dikatakan, semasa dikebumikan seseorang hamba yang beriman, maka kubur akan berkata kepada orang itu, selamat datang. Dahulu aku amat suka kamu berjalan di atas belakangku. Ni apa dia ni? Tuan-tuan pergi masjid tadi ni. Pergi masjid, yang jalan kaki baik, yang naik motor baik, yang naik kereta baik. Apa jua cara? Besok ni nak solat Hari Raya Aidilfitri, tuan-tuan datang berjalan kaki walaupun ada kereta. Sebab perkara yang ke-15 dalam 17 perkara adab-adab ataupun sunnah ketika mana Aidilfitri adalah datang ke masjid solat sunat Aidilfitri berjalan kaki. Satu lagi yang ke-14 adalah jalan kaki, pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Di waktu tuan-tuan berjalan itu, maka tanah ni besok akan bercakap benda yang sama. Dia kata, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya dahulu aku amat suka akan kamu. Tetapi pada waktu itu aku tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dan pada hari ini akan aku tunjukkan kepada kamu apa yang akan aku berikan kepada kamu. Bagi orang mukmin, lagi-lagi orang-orang yang jalan ke masjid jalan kaki pada subuh. Sebab tu kalau di pondok-pondok, tugu-tugu kami dulu begitu. Pagi subuh dia akan datang awal, berjalan kaki bawa tasbih. Sebab tu Imam Al-Haddad bila datang ke masjid, beliau ni bila datang ke masjid, beliau akan cuba mengelak sedaya upaya ada orang datang menyekat dia. Menyekat apa tuan? Menyekat daripada orang tanya soalan, orang tanya khabar dan sebagainya. Sebab itu sunat datang ke masjid dalam keadaan hati yang tenang, datang-datang daripada rumah ambil semayang sampai ke masjid solat sunat tahiyatul masjid, duduk iktikaf sudah. Tuan-tuan rahmatullah sekalian. 25. Baik. Maka ketika hari ini, kata tanah tadi, aku berkuasa ke atasmu dan kamu telah dikembalikan kepada kamu, maka kepadaku, maka kamu lihatlah apa yang akan aku lakukan ke atasmu. Di waktu ini orang duduk atas, duduk keliling kita. Waktu ini juga imam sudah mula berkira-kira, bersiap-siap nak mulakan talqin. Imam yang bijaksana, imam-imam yang alert dengan suasana semasa, dia tengok jemaah dia dulu. Sebelum nak mula, sila pastikan para tetamu yang datang ziarah mengunjungi si mati ini dalam kat kubur kosong kubur tadi ni, elakkan dia duduk di atas kepuk-kepuk tu. Ini besok kita tak ada lawatan ziarah kubur. Biasanya tuan-tuan kita akan tengok pelbagai aneka ragam ketika mana kunjungan ziarah di kubur. Sebab tu saya jadi imam dulu, saya pesan dulu. Memang orang tak suka tuan, tapi cakap elok lah. Tuan-tuan, mohon kerjasama tuan-tuan, jangan tuan-tuan duduk dekat atas kepuk tu. Duduklah dekat tanah, carilah pelepah ke apa dan sebagainya, duduklah. Tetapi jangan duduk di atas binaan itu. Lagi yang menduka ceritakan, kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, saya minta ampun banyak-banyak, adalah yang berasap ni. Kalau boleh jangan ni sokok kat situ. Sokok kat luar kawasan tanah wakaf. Kalau boleh, usahakan. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, di waktu dan saat ini, orang duduk atas keliling kita ni. Dan kita tahu siapa yang bacakan talqin untuk kita. Kalau kata yang bacakan talqin itu adalah anak-anak kita, beruntunglah.
Sepanjang saya jadi imam, tak ada anak-anak yang nak baca. Semua serah pada imam. Imam, antara keutamaan mereka adalah cuba tanya dulu waris-warisnya, ada tak nak baca talqin ni? Buku saya sediakan. Kalau kata imam kata, oh nampaknya tak ada yang nak ni, tak apalah. Waris kata imam bawa lah. Jadi sepatutnya waris yang baca. Jadi kita tahu siapa yang baca talqin kan kepada kita. Inilah nanti baru kita tahu betapa pentingnya dekat dengan masjid. Campur orang masjid, solat fardu berjamaah di masjid, campur masyarakat. Inilah waktunya. Selain daripada ketika mana kita meninggal besok, siapa yang akan menguruskan kita, itu persoalannya. Dan siapa pula yang akan memandikan dan mengkafankan dan mengebumikan dan baca talqinkan kita, itu juga persoalannya. Tahlil arwah 3 malam, insya-Allah orang boleh datang. Tetapi kalaulah kata urusan jenazah kita tu belum tentu orang boleh datang. Mungkin boleh bayar, tetapi sampai bila? Sebab tuan-tuan rahmatullahi sekalian, di waktu ini kita tahu siapa yang baca talqin. Kita tahu siapakah yang datang duduk sebelah imam, mana anak isteri kita, kenderaan kita yang baru beli tu hari, baru keluar JUS ke apa segala bagai semua tu, baru pakai seminggu meninggal kita. Duit pencen pun baru merasa sebulan, contoh. Tak sempat. Itu semua tuan-tuan akan menjadi salah satu mainan kita dalam kubur nanti. Lalu tanah kubur itu menjadi lapang baginya. Lapang baginya berapa tuan-tuan? 70 hasta ataupun 80 hasta. Ada yang hanya 1 jari saja. Ada di kalangan kita, tuan-tuan semua insya-Allah, 70 hasta, 80 hasta. Tetapi ada yang hanya 1 jari saja tuan-tuan. Siapa 1 jari tuan-tuan? Dalam kitab disebut adalah orang-orang yang dahulunya di dunia dulu adalah menjadi pemimpin. Bukan senang menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang dapat 70 hasta, 80 hasta, siapa dia tuan? Tak lain tak bukan orang-orang yang di waktu hidupnya setiap malam membaca surah Al-Mulk. Sebab tu di masjid kita buat surah Al-Mulk. Cuma afdalnya buat sebelum nak tidur. Lalu dikatakan lagi, tetapi jika seorang hamba yang suka melakukan kejahatan atau orang kafir itu dikebumikan, maka kubur itu akan berkata kepadanya, tiada keselamatan ke atasmu. Dahulu aku amat benci kepada kamu, berjalan di atas belakangku. Cuma kita tak dengar tuan-tuan, setiap hari kubur ni bercakap kepada kita. Seperti mana Al-Quran menuntut kepada kita, setahun 2 kali dikhatamkan. Tolak Ramadan baru ni tuan-tuan tadarus 30 juzuk Al-Quran. Selamat. Ada satu lagi yang belum selesai lagi, kena selesaikan juga dalam masa setahun Hijriah itu. Sebab Al-Quran ini, ketika mana kita meninggal besok, orang duk mandikan jenazah kita mula siram di bahagian kepala ni. Dia mula siram kepala, maka Al-Quran yang tuan-tuan baca dan hafaz. Tuan-tuan selalu baca Quran. Biasa orang tua ni, orang lama-lama dia baca Yasin pagi-pagi. Mak saya macam itu. Ada setengah orang dia baca surah Ar-Rahman setiap pagi. Dia tahu itu je. Ada setengah orang dia baca Al-Ikhlas saja. Maka surah-surah yang dibaca, yang dihafal itu akan berada ketika mana disiram di bahagian kepala, di antara bahagian pusatnya sehingga ke dadanya. Al-Quran ada kat situ. Nanti bila masuk dalam kubur, maka Al-Quran ini akan berada di situ juga, sehinggalah Malaikatul Munkar bertanyakan soalan kepada kita, sehingga Munkar itu tak ada apa nak tanya dah, tak boleh nak pukul dekat bahagian dia ni, sebab Al-Quran berada dalam hati dia dan kepala dia. Sebab itu beruntunglah tuan-tuan yang selalu membaca Al-Quran dan mentadarus Al-Quran. Beruntung, sangat-sangat beruntung. Sebab itu bagi mereka-mereka yang tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik, maka berusahalah untuk belajar perhalusi tadabbur Al-Quran dengan sebaik mungkin, supaya tuan-tuan kita akan mampu boleh menjawab soalan mungkar dan nakir nanti. Itu prasyarat nak jawab soalan mungkar nakir, mestilah kita boleh membaca Al-Quran dengan baik. Taib tuan-tuan, hari ini kata Ta'ala, aku yang berkuasa ke atas diri kamu dan kamu telah dikembalikan kepadaku, maka lihatlah apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu
ia berkata, sakitilah dia sampai dia bertemu dengan akhirat dan hancurkanlah tulang belulangnya. Mungkar pukul sampai 7 petala bumi, maka Nangkir akan cungkil. Ada surat lain, mungkar soal, Nangkir pukul sampai ke bawah, sampai rapat ke bawah, dicungkil dengan kukunya, naik ke atas, pukul lagi. Sebab itu soalan mungkar dan Nangkir ini, soalan mungkar khususnya, ada yang mengatakan selama 7 hari 7 malam. Ada yang mengatakan soalan pertama pun tidak mampu dijawab walaupun selama 1 tahun. Sebab itu kesemuanya bergantung dengan amalan-amalan yang kita perbuat. Khususnya mereka-mereka yang bersandar di tiang-tiang masjid. Masjid tuan-tuan ni dah cantik dindingnya. Sandar di tiang masjid pun banyak pahalanya, apalagi bersandar di dinding-dinding masjid. Masya Allah. Dinding besok akan menjadi saksi. Tak apa, jangan berganjak, duduk diam-diam saja. Jangan risau tuan-tuan. Tak apa. Yang tak bersandar ni, Masya Allah, tabarakallah, tulang belakang dia luar biasa. Makan tongkat Ali tadi sahur katnya. Contoh tuan-tuan. Jadi maksudnya tuan-tuan, sebab apa? Besok ketika menantikan sangkala yang kedua, akan ada satu tangan ni akan duk pegang tangan tuan-tuan ni. Ketika mana kita diusir ke mahsyar, maka ada satu tangan yang akan pegang tangan kanan tuan-tuan ini, lalu kita akan berkata kepada tangan ini yang duk pegang 2 kali lafaz. Celakalah kamu, celakalah kamu. Siapakah kamu? Lalu kali ketiga dia kata, aku adalah dahulunya tempat yang kamu selalu bersandar di tiang-tiang masjid. Masjid mana tu? Masjid Batu Lima. Kalau tak sandar dekat tiang, tu kursi hijau tu. Masjid dah belikan tu. Jangan dipersia-siakan. Gunakan kursi tu. Itu satu benda baru. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, sehubungan dengan itu, beruntunglah tuan-tuan. Tuan-tuan yang datang ke majlis-majlis ilmu, apa juga bidang ilmu yang disampaikan di masjid tuan-tuan ini. Mungkin bukan bidang-bidang keagamaan, bidang perubatan dan sebagainya, tuan-tuan juga mendapat dikatakan dalam golongan orang-orang yang berada di dalam majlis-majlis ilmu. Kalau contoh tuan-tuan datang ni, hari ni tu haji kita baju putih, ustaz bawa pen, bawa pensil, bawa buku. Masya Allah, tabarakallah. Pahalanya 500 tahun ke depan. Pakai baju putih, lagi luar biasa. Sebab itu, perbezaan dalam majlis ilmu ni, orang bawa pen. Dia bawa pen, dia bawa buku. Walaupun dia tak keluarkan buku, dia tak keluarkan pen, ada pen dalam beg dia, pun mendapat pahalanya. Apatah lagi kalau keluar, dia bawa, ditulis dan sebagainya. Jadi beruntunglah. Jadi yang tukang jurugambar ni, juga kamera, berlipat-lipat ganda. Buku bawa, handphone bawa, kamera bawa. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya beruntunglah. Beruntunglah sahabat-sahabat imarah ni tuan-tuan. Dan juga yang seangkatan dengannya. Di Muar ni imarah. Di tempat lain mungkin ada macam-macam lah. Tahniah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah SWT memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk kita terus datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Duduk dalam majlis ilmu, tak kisahlah duduk kat beranda ke, duduk kat dalam ke, dalam kereta ke, selagi mana dia dengari mikrofon ini, majlis ilmu ini, dan dia pun tahu majlis ilmu, di situ dia telah mendapat sedikit sebanyak. Apatah lagi kalau duduk kat depan macam abang saya tadi, dia semakin sini. Masya Allah. Tadi bangun sekejap je. Bagus dia tak bangun, dia duduk situ. Ustaz pun di situ tadi saya nampak. Alhamdulillah. Duduk macam itu, pahalanya Masya Allah, tabarakallah, berganda-ganda lagi bulan Ramadan. Walaupun besok dah nak Hari Raya Idul Fitri. Cukup Ustaz Cukup 5.30. Jangan lama-lama. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, tuan-tuan, besok kita semua dalam kubur. Anak-anak kita, waris-waris kita, kawan-kawan kita yang sanggup datang menguruskan, membacakan, mendoakan dan menziarahi kubur kita. Dan ingat kita selalu, mudah-mudahan. Sebab itu kalau tuan-tuan rasa takut, tak bawa surah Yasin, tak hafaz surah Yasin, ni tak pergi ziarah kubur ni, tuan-tuan nak buat apa? Selepas suasana Idul Fitri, habis semua khutbah apa semua siap, duduk dekat sini, bacakan sebanyak 11 kali. Dalam hadis sebut, hendaklah dibacakan, dihabiskan suratul Baqarah
tapi panjang. Setidak-tidaknya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dihadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, mak ayah kita dan sebagainya. Oleh kerana tak dapat jaga kubur. Jadi apa-apa tuan-tuan, begitulah saja pada hari ini. Saya mohon ampun dan minta maaf. Terima kasih di atas jemputan yang diundang. Tak maaf sebarang kekurangan dan kesilapan di sepanjang saya berkongsi sedikit ilmu yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu bulan Ramadan yang akan datang dan menjadi tetamu-tetamu Ramadan yang insya-Allah puasa yang kita laksanakan ini adalah puasa yang penuh berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tutup majlis kita dengan bacaan doa, tasbih kafarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'azabil qubur wa qina 'azabil qubur wa qina 'azabil qubur wa qina 'azabil mahsyar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa sallallahu. Sekian terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.